terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 bersama saya Nik Munirah Nik Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Syarikat pembekal daging didakwa guna logo halal tanpa diperakui. Malaysia pertingkatkan kerjasama dengan Emirat Arab Bersatu dalam pembangunan vaksin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah syarikat pembekal daging dan dua pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menggunakan logo halal tanpa diperakui oleh pihak berkuasa pada awal Disember lalu. Tertuduh Rahman Sheikh Abdullah 44 tahun dan isterinya Raihanah Kasim 42 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Haidar Abdul Aziz. Bagi pertuduhan pertama, syarikat Raihanah Cold Storage Sdn Bhd didakwa menggunakan logo halal tanpa perakuan pihak berwajib pada sebuah lori milik syarikat itu. Perbuatan didakwa dilakukan di premis syarikat berkenaan di Taman Peniaga Setia Johor Bahru pada 1 Disember lalu. Pendakwaan mengikut Perenggan 8 Kurungan A Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Jika sabit kesalahan, syarikat itu boleh didenda maksimum RM200,000. Bagi pertuduhan kedua, Rahman dan Raihanah selaku pengarah syarikat didakwa melakukan kesalahan sama di lokasi dan waktu yang sama. Pertuduhan mengikut akta sama yang boleh dihukum di bawah Perenggan 8 Kurungan B Perintah yang sama. Mereka boleh didenda maksimum RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin masing-masing sebanyak RM40,000. Kes disebut semula pada 19 Januari depan. Lori ini kosong semasa di Malaysia berhasrat untuk meningkatkan usaha membangunkan vaksin bersama dengan Emirat Arab Bersatu UAE dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah bertitah, UAE telah menunjukkan bahawa negara itu adalah rakan kepada Malaysia dalam tempoh yang sukar ini. Dalam temu bual eksklusif dengan Emirates News Agency WAM, Sri Paduka bertitah Malaysia dan UAE boleh meneroka dan memperhebatkan hubungan dalam bidang pembangunan vaksin COVID-19. Ini termasuk mengukuhkan kerjasama pasca pandemik antaranya dalam bidang kesihatan, pendidikan, keselamatan makanan, pertanian, teknologi masa depan, tenaga bersih dan boleh diperbaharui, industri halal serta pelancongan. Al-Sultan Abdullah berada di Abu Dhabi, UAE untuk lawatan khas 5 hari dan dalam lawatan itu baginda telah mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Zaid Al Nahyan yang juga Timbalan Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata UAE serta pegawai-pegawai kanan negara berkenaan. Sementara itu, Sultan Abdullah turut mengulas mengenai nilai-nilai bersama antara negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC dengan menyatakan bahawa Malaysia sebagai negara perdagangan telah meletakkan penekanan yang kukuh terhadap hubungan dengan negara-negara GCC terutamanya UAE. Malaysia juga berkongsi banyak persamaan dengan negara GCC dengan lokasi geografinya yang strategik. UAE khususnya telah menjadi hub perdagangan utama bukan sahaja di rantau ini tetapi juga di seluruh dunia sejak sekian lama. Ibu bapa pelajar Malaysia Nur Izzah Muhammad Shukri yang kritikal akibat dilanggar bas di Manchester, England telah berlepas ke United Kingdom dari lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA awal pagi tadi. Pasangan Muhammad Shukri Zainal dan Hamidah Wahab menaiki pesawat Qatar Airways jam 3 pagi tadi waktu Malaysia. Menurut Hamidah yang kami hubungi menerusi aplikasi WhatsApp memaklumkan beliau dan keluarga amat memerlukan sokongan dan doa daripada orang ramai supaya anaknya yang berusia 20 tahun itu segera sembuh daripada koma.
Setakat ini difahamkan oleh sumber terdekat keluarga mangsa, Nur Izzah masih lagi koma namun stabil dan sedang dipantau rapi di Salford Royal Hospital, England. Pelajar tahun 1 jurusan Perakaunan dan Kewangan di Universiti Manchester itu sebelum ini dimaklumkan menjalani pembedahan kerana kecederaan parah. Menurut laporan media Manchester Evening News, dalam kejadian 4.25 petang waktu tempatan, Nur Izzah dikatakan sedang menunggang basikal sebelum dilanggar sebuah bas di persimpangan jalan di Wilmslow Road, Rusholme. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN akan memastikan paip bermasalah digantikan secara berjadual bagi memastikan insiden paip pecah tidak berterusan sekaligus menyebabkan gangguan bekalan air kepada pengguna. SPAN dalam kenyataan memaklumkan pihaknya sentiasa memantau rapi perancangan setiap operator bekalan air termasuk meluluskan projek penggantian paip di setiap negeri termasuk di Selangor. Menurut kenyataan itu, program penggantian paip adalah salah satu aspek yang diberi perhatian oleh SPAN dalam semua perancangan pelan perniagaan operator bekalan air. November lalu, SPAN meluluskan pelan perniagaan yang dikemukakan Air Selangor yang turut menyenaraikan aktiviti bagi program penggantian paip berjumlah lebih RM500 juta yang akan dilaksanakan oleh Air Selangor dan Pengurusan Aset Air Berhad PAAB. Program penggantian paip yang dirancang itu akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun bermula tahun ini sehingga 2022 membabitkan penggantian kira-kira 150 km panjang paip agihan setahun dan 4,260 paip penghubung. Jumlah panjang paip jenis asbestos cement AC yang masih digunakan dalam sistem agihan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah sekitar 6,205 km atau 21.4% daripada panjang keseluruhan rangkaian paip agihan iaitu 29,044 km. Program penggantian bagi paip yang sudah mencapai usia perkhidmatan maksimum adalah sesuatu yang dirancang secara berjadual oleh setiap operator bekalan air kerana paip ini berisiko tinggi untuk bocor atau pecah. Ini seterusnya menyebabkan gangguan bekalan air kepada pengguna selain turut menyumbang kepada kadar air tidak terhasil yang tinggi. Jelas kenyataan itu, aktiviti menggantikan paip oleh operator akan mengambil masa dan dijalankan secara berperingkat bagi tujuan mengelak gangguan bekalan skala besar. Kerajaan Negeri Kelantan sedia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi menaik taraf dan membina sebanyak 12 pos kawalan di sempadan Sungai Golok. Esko Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, kerajaan negeri sudah mengenal pasti lokasi yang bersesuaian dan selamat bagi anggota berkenaan. Supaya pegawai-pegawai PGA yang bertugas ini juga mendapat keselesaan lah. Sebagaimana kita sedia maklum sekarang ini, kita banjir lagi. Lepas tu kita berdepan dengan COVID lagi. Beliau yang juga Esko Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau Kelantan berkata, kerajaan negeri sedia memberi kerjasama melibatkan penggunaan tanah bagi pembinaan pos terbabit. Datuk Muhammad Nasruddin ditemui ketika meninjau anggota PGA Batalion 7 yang bertugas di pos Kampung Pak Hitam di Merati, Pasir Mas. Beliau turut menyampaikan sumbangan kerajaan negeri kepada penolong pegawai pemerintah Batalion 7 DSP Ku Majidin Ku Jusoh bagi anggota terbabit. Sebelum ini, ketika tinjauan TV3 bersama pegawai pemerintah Batalion 7, Superintendent Azhari Nusi minggu lalu, pos kawalan itu antara lokasi mudah terjejas banjir. Sebanyak 12 daripada 17 pos kawalan PGA berdepan risiko dinaiki air sehingga menyukarkan operasi pihak keselamatan ketika musim tengkujuh. Pengusaha industri pelancongan di Langkawi diseru untuk menggunakan pendekatan kreatif dalam mempromosikan produk mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mak Yusof berkata, langkah itu perlu bagi mengekalkan kehadiran pelancong ke pulau itu terutamanya selepas musim cuti. Promosikan, saya sebutkan tourism berbentuk lain, menurunkan harga di tempat-tempat tertentu, penggunaan pendigitalan untuk kita pamerkan Langkawi apa yang kita boleh offer to the would be people that would come here off season.
Cadangan lain juga dikemukakan, antaranya pembangunan projek aquakultur yang akan diperhalusi keberkesanannya terlebih dahulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi dialog bersama pengusaha hotel di Langkawi. Sesi dialog bersama unit peneraju agenda Bumiputera Teraju melibatkan 50 pengusaha hotel bertujuan membincangkan cabaran dalam memulihkan sektor pelancongan di Pulau Lagenda. Pendapatan sektor pelancongan Langkawi setakat November 2020 ialah sebanyak RM900 juta berbanding RM1.7 bilion pada 2019. Kerajaan telah mengutip lebih RM428 juta daripada penyedia perkhidmatan digital selepas cukai perkhidmatan digital dikuatkuasakan awal tahun ini. Antara penyedia perkhidmatan digital dikenakan cukai itu termasuk Netflix, Amazon selain Facebook dan Instagram. Ini adalah merupakan satu sumber kekayaan baru dan kita akan berusaha untuk meningkatkan pungutan cukai bagi foreign service provider dan juga konten yang terdapat di dalam multimedia. Bin Haji Ahmad. Isu berkaitan kutipan hasil cukai itu dibangkitkan Senator N. Balasubramaniam pada sesi perbahasan rang undang-undang Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020. Dalam pada itu, mengulas mengenai bayaran balik GST, Datuk Abdul Rahim memaklumkan sebahagian besar tuntutan telah dibayar. Namun kira-kira RM1.87 bilion masih belum dibayar disebabkan beberapa perkara yang perlu diselesaikan. FGV Holdings berhad menerusi anak syarikatnya FGV Dairy Farm berada pada kedudukan baik untuk mengeluarkan 30,000 liter susu segar setiap hari pada suku pertama 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV, Datuk Haris Fazilah Hassan berkata, ia selari dengan kejayaan pelaksanaan projek ladang tenusu bersepadu di Linggi, Negeri Sembilan. Katanya kerja menaik taraf secara keseluruhan untuk ladang tenusu FGV Linggi hampir selesai dengan penambahbaikan pada infrastruktur ladang, kawasan makanan ternakan, tempat memerah susu dan bangsa lembu. Baru-baru ini pihaknya turut menerima penambahan sebanyak 130 lembu tenusu kacukan Australia menjadikan jumlah kawanan lembu tenusu berjumlah 258 ekor. Dalam tempoh kurang 9 bulan sejak penubuhan projek ladang tenusu pada Mac 2020, jenama Premium Bright Cow telah memproses lebih 500,000 liter susu segar untuk penggunaan tempatan. Vivo. Usaha membantu golongan yang terkesan akibat penularan COVID-19 di Sabah terus dilakukan pelbagai pihak, badan bukan kerajaan NGO. Bagi NGO Malaysian Relief Agency MRA Sabah, misi bantuan yang dilakukan bukan secara bermusim, malah memberi tumpuan kepada aspek bantuan makanan, pendidikan, kesihatan dan menjana pendapatan. Akan gerakkan 4 program, iaitu bantuan bakul makanan masih diteruskan. Yang kedua, pendidikan untuk anak-anak yang akan bersekolah pada Januari nanti. Dan yang ketiga, kesihatan. Program kesihatan untuk bagi memberi kesedaran kesihatan kepada masyarakat. Pentingnya kesihatan dan juga yang terakhir, penjanaan ekonomi kepada usahawan muda. Ujarnya, program bantuan bakul makanan masih diteruskan sehingga hari ini, manakala bantuan persekolahan akan bermula Januari nanti. NGO berkenaan sebelum ini membantu pihak Kementerian Kesihatan KKM untuk membuat saringan bersasar COVID-19 kepada penduduk setempat selain mengadakan program kesedaran kesihatan. Misi dijayakan dengan bantuan program tanggungjawab sosial korporat CSR serta individu yang menghulurkan sumbangan kepada MRA. Alex ditemui selepas menyampaikan bantuan barangan keperluan dengan kerjasama Yayasan UEM kepada 60 keluarga terjejas di Kampung Sadani, Tawau. Buat masa ini, MRA Sabah membuka 5 pusat operasi COVID-19 di Tawau, Beaufort, Kota Kinabalu, Sandakan dan Labuan untuk penghantaran bantuan. Dua lelaki Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan merogol seorang wanita orang kurang upaya OKU pekak dan bisu. Tertuduh Akramullah Jamal Hussein, 23 tahun dan Syuhani Chunami Abdul Salam, 36 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah.
Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan rogol berkumpulan terhadap mangsa berusia 23 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah kongsi di Ajil, Hulu, Terengganu pada 11 November lalu. Kes mengikut Seksyen 375-B Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun jika sabit kesalahan. Hakim Noria Osman tidak menawarkan sebarang jaminan kepada semua tertuduh. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 11 Januari depan. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Imbasan 2020, Khamis 31 Disember, hanya di TV3. Meriahkan dengan diskaun sehingga 50%. Beli sekarang. Bertemu kembali. Pihak berkuasa Singapura sedang meneliti dakwaan penyelewengan proses mengimport dan pembungkusan daging halal di Malaysia berkemungkinan berlaku di Republik itu. Majlis Ugama Islam Singapura MUIS dalam satu kenyataan di laman Facebook rasminya memaklumkan akan mengenal pasti ketelusan dakwaan terbabit bersama-sama Agensi Makanan Singapura SFA sama ada perkara itu turut mempengaruhi pasaran Singapura. Justru MUIS sudah memohon perkongsian perincian maklumat daripada pihak berkuasa berkaitan di Malaysia. Perkara terbabit mencetuskan kebimbangan susulan tularnya hantaran pesanan di media sosial yang mendakwa daging beku dari Malaysia itu turut diimport ke Singapura. Sehubungan itu, masyarakat di Singapura digesa tidak membuat sebarang spekulasi mengenai hasil siasatan atau menyebarkan kabar angin mengenainya. Ketika Amerika Syarikat terus berdepan peningkatan jumlah kes COVID-19 di samping mula melaksanakan vaksinasi menyeluruh, negara itu terus berdepan cabaran apabila kes pertama varian baru virus terbabit mula direkodkan di Colorado. Menurut Gubernur Colorado, kes berkenaan dikenal pasti mempunyai varian sama seperti yang ditemui di Britain iaitu varian COVID-19 B117. Kes itu dikesan pada seorang lelaki 20-an di Albert County dan dia tidak mempunyai sejarah perjalanan. Lelaki terbabit yang kini sedang menjalani kuarantin juga tidak mempunyai sebarang kontak rapat dan keadaannya akan terus dipantau dengan teliti. Setakat ini, lebih 3,000 kes varian baru COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia. Satu gempa bumi kuat meragut sekurang-kurangnya 7 nyawa di selatan Zagreb, Croatia. Media tempatan melaporkan gempa terbabit yang berlaku di Petrinja dengan kekuatan 6.4 magnitud turut mencederakan 20 orang. Menurut Perdana Menteri Croatia, Andrej Plenković, operasi mencari dan menyelamat SAR menemui 7 mangsa setakat ini. Operasi SAR juga akan diteruskan dengan pencarian kini tertumpu dalam mengesan mangsa di bawah timbunan runtuhan bangunan. Dalam pada itu, hampir 200 mangsa mendapatkan perlindungan di berek tentera sementara sebahagian lagi terpaksa mencari perlindungan di bandar lain. Gempa terbabit menyebabkan kemusnahan teruk di sekitar bandar dan gegarannya turut dirasai sehingga ke Vienna, Austria. Sukan.
Majlis Paralimpik Malaysia MPM menggesa tuan rumah sukan pada ASEAN 2021 Vietnam mengkaji dan meneliti semula cadangan awal yang mahu mempertandingkan 11 jenis sukan pada tamasya itu nanti. Menurut Presiden MPM Datuk Seri Megat D. Syariman Zaharuddin, badan induk itu mencadangkan sekurang-kurangnya 18 sukan dipertandingkan bagi edisi 2021 bagi membolehkan atlet para daripada setiap sukan mempunyai platform untuk memperagakan kehebatan mereka. Dalam satu kenyataan daripada Presiden MPM Datuk Seri Megat, pihaknya sedia memberi idea dan solusi kepada Vietnam untuk mengekalkan kos penganjuran pada tahap yang rendah jika tuan rumah sukan para ASEAN itu bersetuju untuk mempertandingkan 18 sukan. Berdasarkan kajian penyataan minat, terdapat sukan yang tidak dipertandingkan seperti berbasikal, bola sepak, cerebral palsy, CP, bola keranjang berkerusi roda dan tamping bowling telah mendapat penyertaan daripada 7 negara. Namun sukan seperti tenis berkerusi roda yang hanya mendapat penyertaan dari 4 negara dan judo 5 negara telah disenaraikan. MPM percaya sukan seperti basikal track dan lebuh raya, tamping bowling dan bola sepak CP yang kebanyakan negara mempunyai kekuatan seimbang sepatutnya dipertandingkan. Sehubungan itu, MPM berharap perkara ini dapat diselesaikan semasa mesyuarat Lembaga Pengelola BOG pada pertengahan Januari 2021 di Bangkok, Thailand. Untuk rekod, sukan para ASEAN mula dipertandingkan di Kuala Lumpur pada 2001 dengan hanya 2 sukan dipertandingkan. Namun pada edisi 2017 ketika Kuala Lumpur sekali lagi menjadi tuan rumah, sebanyak 16 sukan dipertandingkan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Dengan sukan para ASEAN di Manila pada 2019 terpaksa dibatalkan ekoran pandemik COVID-19, Vietnam seharusnya menjadi platform terbaik untuk mengembalikan kerancakan pembangunan sukan para di rantau ini. ATM Guardian sah bergelar naib juara Liga Sepak Takraw STL bagi musim 2020 apabila menewaskan pejabat terdekat Johor Tigris 2-0 malam tadi. Bagaimanapun, kedudukan ketiga dan keempat masih terbuka di antara Johor Tigris dan Negeri Sembilan Antlers berbaki 1 dan 2 lagi perlawanan minggu ini. Dalam pada itu, Pahang Mammoth tersingkir ke Division 1 musim depan selepas tewas 0-2 kepada Kelantan Warriors dibarisi Iskandar Zulkarnain Salim, Muhammad Kamal Alfiza Syafi'i dan Muhammad Adli Abu Bakar. Pahang Mammoth cuba memberi tentangan namun akur dengan keputusan 21-19 memihak Kelantan pada set pertama. Masuk set kedua, Pahang terus longlai apabila Kelantan melengkapkan kemenangan menerusi keputusan 21-13 untuk mencatat kemenangan ke-9 musim ini. Kekal di kedudukan kelima Liga, Kelantan layak ke STL Champions Cup 2020. Sementara Pahang Mammoth yang berada di kedudukan ke-9 jatuh ke Division 1 sekalipun masih berbaki 1 lagi perlawanan menentang Perak Bison hari ini. Pastikan anda sentiasa mengamalkan SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Mengakhiri Buletin 1.30, saksikan misi menyelamat mangsa gempa bumi di Croatia dan kemusnahan di sebalik bencana alam berkenaan. Saya Nik Mulyani Ahsan, Salam hormat dan Assalamualaikum.